Tadi matematik main game lagi ke? Cikgu Victor tak buat main game lagi? Selalu korang punya matematik ada main game. Tak ada? Oh, tadi cikgu Victor ajar macam biasa lah. Yang hari tu kalau dia main game tu, dia guna apa? Kahoot. So, maksudnya korang online sekali dengan dia, dia tunjukkan kat skrin lah. Tapi korang jawab guna phone macam tu? Oh, dia boleh. Nanti cikgu tengok. Tapi so, kalau Kahoot dia soalan ABC je kan selalunya? Untuk soalan subjektif tak ada kan? Susah sikit kalau Kahoot. Sebab cikgu tengok kalau korang jawab soalan ABC okey. Tapi soalan esei ataupun soalan struktur susah sikit. Nanti cikgu tengok balik macam mana. Sebab cikgu rasa PKP ni berterusan lagi. Okay, sampai tak tahu sampai bila lah. Sebab korang student antibody korang lemah. Kerajaan tak nak korang sakit. Okay, so sebab tu cikgu rasa mungkin berpanjangan lagi. Korang punya SPM pun nanti tahun depan kan? Oh ya ke? Form 5? Oh ya. Form 5 dia keluarkan awal. Apalah. Tapi korang punya SPM tahun depan kan? Tahun depan bulan berapa? Dia boleh beritahu tak bulan berapa? Banyak masa lagi lah kita boleh ulang kaji. Okay lah tu. Januari hingga Mac. Kiranya korang masuk universiti mungkin dalam tahun lagi satu. 2021. Tahun 2021 tahun depan lah. 2022. Okay, tak apa. Kiranya korang okey lah, SPM lambat sikit. Tapi azab nak tunggu tu lama. Betul? Okay. Okay, untuk bab cik dah ramai dah ni berapa orang dah? Cikgu masuk ya, dah 7 orang. Tadi Aina, Alia, Cika dengan Sri dengan siapa Ariana. Korang tak datang kelas cikgu yang pagi tadi, petang tadi kan? Untuk yang minggu lepas punya. Jadi nanti cikgu ada rekod, nanti korang boleh tengok yang tu dekat YouTube. Korang tekan je very good tuition, nanti keluar tu maklumat tentang ni lah video ni ya. Sebab cikgu bagi tahu pasal kertas 2 untuk bab 4 yang minggu sebelum ni kita buat. Minggu sebelum ni kita buat kertas 1, lepas tu cikgu sambung kertas 2. Okay, so korang boleh tengok kat YouTube. So hari ni cikgu masuk untuk lagi satu cikgu minta maaf sebab minggu lepas cikgu tak dapat kan, cikgu ada hal lah. Hal yang tak dapat dielakkan. So sorry cikgu tak dapat masuk. So, hari ni kita sambung untuk bab 5 iaitu gerakan lah. Okay, so nota ni, siapa yang nak nota ni, cikgu boleh bagi antara dekat sini. Cikgu boleh bagi dekat chat ni ataupun cikgu boleh bagi dekat WhatsApp. So siapa yang nak boleh komen kat situ, cikgu akan bagi nota ni. Okay, kalau tak nak tak apa, sebab nanti buka tuition pun cikgu boleh bagi awak juga. Okay. Okay, so untuk bab ni, bab gerakan ni, korang dah masuk ke bab ni dekat sekolah? Ada yang sudah masuk? Belum. Kalau tengok bab gerakan ni kan, sangat banyak. Maksud dia gerakan ni, soalan dia direct je. Bab kedua tak masuk lagi? Oh ya? Tu betul-betul memang tahun depan tu. So cikgu yakin tahun depan nak SPM. Lambat sangat. Okay, so maksudnya korang tak tengok lagi lah bab 5 ni apa kan? Okay, cikgu bagi secara menyeluruh dulu lah apa tu bab 5 ni Nampak tak? Bab 5 ni nama dia gerakan. Bab ni tentang gerakan. Jadi gerakan ni kita nak
bagi tahu tentang pengangkutan. Okay. Jenis pengangkutan yang kita gunakan. Okay. Apa misinya digunakan. Okay. Lepas tu pula kita nak tengok macam mana bila pengangkutan tu bergerak. Okay. Apa yang relate dengan sains lah, iaitu laju dia, pecutan dia, kemudian kita tengok kalau dia berat boleh tak dia bergerak macam tu. Kalau dia ringan lagi laju tak macam tu. So dalam bab ni kita kaji tentang mesin pengangkutan yang kita gunakan. Okay, so dalam bab ni lah kita belajar pasal gerakan. Okay, so untuk bab ni kebanyakannya awak kena baca sendiri. Sebab soalan dia macam cikgu cakap, soalan sains untuk form 4 dengan form 5 ni sangat direct. Dia akan tanya macam tu saja. Okay, lain pula kalau awak tengok science stream kan, macam biologi, kimia dengan fizik, walaupun ada dalam buku, tapi soalan exam dia tak ada dalam buku. Dia akan tanya out of the box. So korang sains senang, korang baca je, faham, so korang boleh jawab. Okay, so dalam bab ni cikgu akan banyak skip, kerana yang tu kalau cikgu skip tu maksudnya awak kena baca sendiri. Okay, so penerangan dia hanya dekat situ saja, tiada perubahan lah. Okay, so yang ni kita belajar tentang gerakan 5.1 ni tentang gerakan kenderaan di atas darat. Sebab kenderaan banyak, ada dekat darat, udara dan juga laut. Okay, so yang first kita tengok yang dekat darat dulu. Okay, so dekat darat ni, okay, kenderaan tidak berenjin, okay, contohnya basikal, dia tak ada enjin. Kita gerakkan sendiri menggunakan tenaga kita, lalu nanti basikal ni akan tenaga kinetik, iaitu dia berjalan bila kita kayuh dia. Okay, so nanti ini korang baca saja. Sebab setakat ni cikgu tengok exam dia tak banyak tentang basikal lah. Okay, sebab dia tak ada enjin, so dia tak ada fokus sangat. Cuma awak kena tahu untuk yang kenderaan tak berenjin adalah basikal contohnya. Okay, so macam mana kita gerakkan basikal? Okay, kita kayuhkan injak ni, kemudian nanti nampak tak rantai besi yang terikat pada gegancu ni, dia akan bergerak sama sekali. Okay, yang depan dengan belakang sama saja gerakan dia. So disebabkan tu bila ada putaran ni, baru basikal ni akan bergerak sendiri. Contoh. Okay, kemudian kita tengok kenderaan berenjin pula. Okay, kenderaan berenjin semua ni lah contoh-contoh yang ni. Okay, untuk kenderaan berenjin ni, okay, macam yang awak tahu, kalau macam motor dengan kereta, kita gunakan enjin yang kecil lah. Sebab tengok kapasiti dia kecil. Okay, tapi kalau macam yang ni besar, so dia gunakan enjin yang besar. Okay, so ada dua jenis enjin. Okay, enjin petrol dan juga enjin diesel. Okay, so dekat sini kita boleh nampak kenapa untuk kenderaan ni kita gunakan petrol, kat sini kita gunakan diesel. Disebabkan oleh enjin dia untuk gerakkan kenderaan ni. So kalau kita guna diesel, kita kena gunakan kereta yang besar ataupun pengangkutan yang besar. Sebabkan enjin dia besar untuk support kenderaan ni lah. Okay. Dan juga ini kita gunakan petrol. Okay, so kita tengok satu-satu. Ini adalah enjin 4 silinder yang berada dalam kenderaan ni. Kecuali motor lah. Kalau motor kita panggil sebagai 2 enjin. Diorang ni 4 enjin. Okay, so apa enjin dia? Okay, untuk kenderaan diesel dan juga petrol sama saja. Dia ada lejang mampatan, lejang kuasa, lejang aruhan dan juga lejang exhaust. Cuma apa yang beza dia, kita namakan kat depan ni. Okay, cikgu tahu keliru sangat, tapi tak apa, nanti korang baca, korang boleh faham. Okay, so untuk ni kan, cikgu terangkan, ada tak tahu, tanya cikgu ah. Kalau cikgu terlampau laju pun beritahu. Okay, so kita masuk untuk enjin petrol 4 lejang. So dia kata sini kalau 4 lejang, maksud dia ada 4 yang ni. Ini apa? Enjin dia. Enjin yang berada dalam pengangkutan tu, kenderaan tu ah. Dia ada 4. 1, 2, 3, 4. 4. Okay, so ni petrol. Enjin petrol 4 lejang. Jadi maksud dia kereta lah. Okay, kereta. Jadi ini kereta akan menggunakan enjin petrol 4 lejang untuk bergerak. Okay, so dalam enjin ni, ini adalah 4 ni adalah komponen yang ada untuk 4 ni. Enjin 1, 2, 3, 4, dia mesti ada yang ni. 4 komponen ni, iaitu blok silinder, injap, omboh dan juga palang pencucuk. Okay, cikgu tahu dia pelik tapi nanti korang boleh baca kat sini nampak macam mana. Okay, yang ni cikgu tak tekankan sangat sebab yang ni
korang kena baca sendiri apa pergerakan-pergerakan dia ni. Okey, cikgu tak explain, nanti baca balik ah. Okay, tapi kan untuk yang 4 enjin ni awak boleh bezakan dia. Okay, bezakan yang pertama ni, gerakan acik engkol dia. Okay, gerakan acik engkol dia macam mana? Okay, adakah dia pakai injak masuk terbuka ke ataupun injak masuk tertutup? Daripada sini awak boleh nampak. Okay, ini cikgu tak tekankan ah. Okay, yang ini korang kena baca sendiri dan bezakan sendiri. Boleh? Sebab kalau dalam soalan, dia akan contohlah, dia akan tanya macam ni. Okay, dia tunjukkan ini enjin ni. Lepas tu dia akan tanya awak, apa nama enjin ni? Adakah dia lejang exhaust ke, lejang kuasa ke, ataupun lejang mampatan ataupun aruhan. So tadi macam mana cikgu bagi tahu awak untuk bezakan. Awak tengok ni, dua ni. Yang pertama, acik engkol dia, ke mana dia bergerak? Adakah ke kiri ataupun ke kanan? Nampak? Dia ke naik ke atas ke atau turun ke bawah? Ataupun yang ni, ijab masuk tertutup ke, ijab masuk terbuka? Okey. Dan juga yang ni pula. Okey. Palang pencucur ni akan masuk dan petrol ni akan meletup. So kalau meletup saja dia dekat sini, lejang kuasa. Macam tu. So itu cara-cara awak tengoklah perbezaan untuk keempat-empat enjin ni. Okey. So sekarang ni cikgu masuk pula untuk enjin diesel 4 lejang. So tadi cikgu kata enjin dia sama, keempat-empat tu. Tapi sekarang ni dia gunakan diesel. Okey, diesel. So, apa beza untuk enjin diesel dengan 4 lejang ni? Okay. Yang ni, kalau enjin petrol tadi, dia gunakan palang pencucur. Nampak tak palang pencucur? Cucur dia masuk. Okay, palang pencucur. Tapi untuk diesel, dia tak gunakan tu, dia guna yang ni. Pemancit bahan api. Kita namakan sebagai pemancit. Okay, pemancit bahan api. So, ni dia akan menyuntik semburan bahan api ke dalam silinder semasa lejang kuasa. So bila dia nak gunakan enjin, dia akan gunakan pemancit bahan api ni. Okay. Sebab tu kalau awak tengok diesel, enjin dia mesti bunyi kuat. Okay, sebabkan dia gunakan ni lah enjin yang ni. Okay. So untuk enjin diesel ni, siapa yang gunakan? Kenderaan berat lah seperti bas dan lori ya. So sama juga macam mana awak nak bezakan yang ni, awak tengok pemancit ataupun pencucur. Okay, ataupun awak tengok ni, injak masuk terbuka ataupun ni, udara sedut masuk, okay, kemudian ni pun sama, disembur ke dalam kabut pembakaran. So ini untuk awak bezakan keempat-empat ni lah. Boleh? Yang ni cikgu tak boleh nak bagi tahu awak secara detail sebab ini kena baca sendiri. Okay, ada apa-apa soalan untuk yang ni? Ada? Macam tadi cikgu kata, kena tengok betul-betul. So awak akan nampak perbezaan keempat-empat enjin ni. Macam sebelum ni pun cikgu baca ni pun cikgu tak boleh bezakan. Tapi bila awak telitikan setiap komponen-komponen yang ada dalam enjin tersebut, dia ada perbezaan. Okay. Okay, saya cikgu teruskan. Ini pula, okay, tadi untuk kenderaan yang besar. Sebab tu dia gunakan 4 enjin. Tapi ini, okay, ini untuk motor. Motosikal, motorbot, mesin pemotong rumput dan juga pisau rumput. So ni diorang gunakan enjin petrol 2 lejang. Dia ada 2 saja enjin dia. Okay. Dinamakan sebagai lejang ke atas, lejang ke bawah. Itu saja. So ini apa beza dia dengan enjin yang 4 dengan 2 ni? Awak nampak tak kat sini? Cikgu dekatkan. Okay, dekat sini dia ada, nampak tak? Salur masuk dan salur, dia ada 2 saluran. Salur exhaust tertutup dengan salur, dia ada salur exhaust dengan salur masuk. Dia ada 2. Tapi tadi enjin 4 tadi dia hanya ada masuk saja. Salur masuk saja. Dia tak ada yang ni, salur exhaust tertutup ni. Salur exhaust ni lah. Okay. So tu awak nak bezakan. Boleh? Okay, nanti ni baca sendiri ya. Okay. Yang ni pula ada dia beritahu pembandingan untuk 4 lejang petrol dengan 4 lejang diesel. Okay, perbezaan dia, okay, sebelum tu persamaan dia. Okay, kedua-dua ni dia mengandungi 4 enjin 4 lejang lah untuk satu kitar pembakar lengkap. Jadi 4-4 tu akan bergerak untuk jalankan satu mesin. Satu mesin tu lah, okay, enjin tu. Kemudian menggunakan bahan api dalam enjin pembakaran dalam. Okay, maksudnya petrol dengan diesel tu bakar di dalam mesin, kemudian untuk jalankan pengangkutan tu ataupun kereta tu, kenderaan tu. Kemudian sini dia kata daya untuk menolak ombor
didapati dari pembakaran bahan api dengan udara. Okey, macam cikgu kata, kalau ada udara baru ada pembakaran. Sebabkan tu dia kata sini daya untuk menolak omboh didapati dari pembakaran bahan api dengan udara. Macam tu tengok sini. Okey, seterusnya perbezaan dia. Okey, macam tadi cikgu cakap untuk petrol dia mesti kenderaan ringan, manakala diesel kenderaan yang berat. Okey, saiz enjin dia lebih kecil dan ringan. Okey, untuk petrol. Sebab tu kenderaan ringan saja yang gunakan. Manakala yang ni lebih besar dan kuat enjin dia. Sebab dia gunakan diesel. Okey, manakala bunyi diesel kan nampak ini lebih senyap, ini pula bising lah, kuat sikit. Kuasa dan kecekapan. Okey. So ni dia kuasa kecil tapi dia cekap. Okey, sebab tu kenderaan kereta boleh laju saja. Kalau awak start pun dia terus jalan macam tu. Tapi kalau yang besar iaitu digunakan diesel ni, dia kuasa besar tapi dia lebih lagi cekap. Okey, dia lagi cepat lagi tangkap lah sebab enjin dia besar. Macam tu Saya ingatkan dia tak kurang cekap tapi dia lebih cekap daripada kereta. Okay. Kemudian input melalui injap masuk. Okay, so ni campuran udara dengan wap petrol. Okay, kita panggil sebagai wap petrol memasuki silinder, manakala ni hanya udara sahaja. Sebab tu orang kata kalau guna diesel tu lagi jimat. Okay, sebab biasanya kalau guna petrol nampak tak? Kadang-kadang petrol tu akan keluar. Kita tak gunakan bahan petrol tu banyak. Maksud cikgu kita gunakan lepas tu kita akan buang balik. Tapi kalau diesel kita guna sebaik-baiknya. Sebab tu diesel murah. Murah sikit daripada petrol. Okay, kemudian kaedah nyalaan dia. So tadi cikgu kata kalau yang ni diesel digunakan pemancit. Tapi yang ni petrol digunakan palang pencucu. Okay, so cikgu harap nanti korang baca ni supaya lagi faham Okay, yang ni pula perbezaan untuk 4 lejang dengan 2 lejang petrol. Enjin petrol 4 lejang dengan 2 lejang. Okay, persamaan dia kedua-duanya sama juga. Enjin pembakaran dalam, lepas tu menggunakan petrol sebagai bahan api dan juga dia gunakan palang pencucur. Okay, dua-dua untuk nyalakan petrol lah. Okay, perbezaan dia, okay, awak tengok ni kenderaan yang digunakan. Okay, kereta dan juga motosikal. Kecekapan, okay, lebih cekap dan lebih berkuasa, manakala motor kurang cekap dan kurang berkuasa. Okay, pembaziran bahan api, okay. So kurang pembaziran bahan api untuk kereta, kenderaan. Manakala untuk motosikal dan mesin rumput, dia lebih membazir. Okay, sebab apa tau? Sebab sini nampak, dia akan mengeluarkan gas exhaust dan juga dia akan menggunakan bahan api. Tapi, kenapa dia lebih membazir? Okay, sebab saya tengok sebab tadi kalau awak tengok enjin dia tu kan, enjin motor tu, dia ada tiup masuk dan tiup keluar. So, jadi bila digunakan petrol tu kan, dia tak gunakan sepenuhnya, dia akan buang petrol tu. Sebab tu dia kata sini membazir bahan api, lebih membazir bahan api. Daripada kereta, walaupun dia keluarkan juga, tadi kan cikgu kata kereta pun keluarkan juga sikit, tapi dia hanya keluarkan sikit, motor dia keluarkan banyak. Okay, sebab enjin dia. Dia gunakan enjin ni kapasiti yang kurang lah. Okay, so nanti yang lain ni cuba awak baca sebab kalau cikgu tengok dalam soalan, dia tak berapa banyak sangat tanya pasal ni lah. Yang seterusnya ni baru dia akan masukkan banyak dalam subjek. Cuma ada jugalah soalan dia. Okay, yang ni pun korang kena baca sendiri, hubungan antara operasi enjin dan gerakan kenderaan. Cikgu tak terangkan sebab ni bila baca awak dah faham. Okay. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya kita masuk yang ni akan banyak soalan dia. Okay, soalan ni banyak. Okay, ni konsep laju
hal laju dan juga pecutan. Okay, kalau awak tengok daripada tiga perkataan ni macam nampak sama saja kan, tapi dia berbeza. Okay, nanti kita tengok apa perbezaan dia. Okay, jarak dan juga laju. Okay, ni maksud ni kena ada. Sebab ini dalam soalan struktur ataupun soalan esei dia akan tanya awak. So jarak tu maksud dia jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek antara dua titik. Okay, so itu maksud jarak di sini ya. Okay, so SI unit dia kita gunakan meter dan juga kita uji dia, kita cari dia punya sebagai kadar perubahan jarak. Okay, maksud laju kat sini kadar perubahan jarak lah. Okay, so bila awak jawab nanti, jawapan dia mesti dia macam ni, meter per saat ataupun meter per saat negatif 1 macam tu. Okay. Okay, tapi dalam kehidupan harian kita ukur kelajuan adalah kilometer per jam. Okay, antara salah satu ni lah, tapi bila jawapan mesti macam ni, meter per saat. Okay. So laju mempunyai magnitude atau size, tetapi dia tiada arah yang tetap. Sebab tu kita panggil sebagai skala. Okay, boleh faham tak kenapa kita pakai skala? Sebab dia tak ada magnitude ataupun size. Kita tak tahu berapa jarak dia yang sebetulnya. Lepas tu size dia berbeza. Okay, magnitude pun kita tak tahu berapa. Jadi sebabkan tu dia tak ada arah yang tetap, jadi sebab itu kita panggil sebagai skala. Okay, dia tak ada arah yang tetap dan juga dia ada magnitude ataupun size yang berbeza, sebab itu kita panggil sebagai skala. Okay. Okay, contohnya formula dia laju sama dengan jarak yang diambil bahagi dengan masa yang diambil. Sebagai contoh, okay, soalan yang ni, suatu kereta bergerak pada jarak 180 km dalam 3 jam. So berapakah purata laju? Jadi kita kira, okay, 180 iaitu jarak dia, kita bahagi dengan masa. Okay, dapat 60 km per jam. Macam tu. Okay. Ataupun yang ni, okay, contoh yang kedua, iaitu dia bagi awak hanya laju dan juga masa saja. Jadi sebab tu kat sini awak darabkan laju ni iaitu 20 cm per saat, okay, dan juga masa dia 12 saat. Dapat kalikan, lepas tu dapat jumlah jarak dia berapa. Okay. So tengok jawapan tu apa yang diminta lah. Okay, seterusnya hal laju. Okay, hal laju tu apa? Hal laju tu adalah ini, jarak yang dilalui per unit masa dalam arah tertentu. So sekarang ni kita tahu arah dia. Okay, arah tertentu. Tapi jarak yang dilalui oleh per unit masa. Berapa masa yang diberikan lah, berapa masa yang ditetapkan. Itu hal laju. Okay. Sama juga dia punya SI unit iaitu meter per saat. Okay. So contoh soalan di sini, sebelum tu yang ni. Okay, nampak tak dia kata sini vektor. Okay, apa tu vektor? Okay, nampak dia ada magnitude ataupun size dan juga arah yang tetap. Sebab tu kita panggil sebagai vektor. Tadi skala, dia ada magnitude dan size, cuma dia tiada arah. Okay, sebab tu kita panggil skala. Tapi ini kita panggil sebagai vektor sebab dia ada tiga-tiga ni, magnitude, size dan juga arah. Okay, arah. Okay, seterusnya kita tengok contoh kerja dia. Okay, contoh soalan dia, seorang pelajar berlari 100 meter dalam satu perlumbaan selama 15 saat. Apakah hal laju purata pelajar itu? So hal laju, nampak kat sini hal laju, so awak terus gunakan formula untuk hal laju. Iaitu jarak dalam masa arah yang ditetapkan, kemudian bahagi dengan masa yang diambil. Okay. Okay, kemudian pecutan. Okay, pecutan pula adalah satu objek yang bergerak adalah perubahan dalam hal laju per unit masa. Okay, so itu pecutan. Okay, ataupun kita sebagai kadar perubahan dalam hal laju objek yang sedang bergerak. Okay, perubahan hal laju dia. Okay, berapa laju objek tersebut. Okay, so untuk pecutan kita tengok perubahan hal laju. Perubahan hal laju tu adalah hal laju yang akhir kita tolak dengan hal laju yang awal. So dia kita rekod akhir dan awal lah. Kemudian masa yang diambil untuk pecutan tersebut. Okay, so dekat sini sama juga dia gunakan SI unit meter per saat. Okay, kemudian dia adalah vektor juga kerana dia ada magnitude dan juga arah. Okay, sebab tu kita panggil sebagai vektor. Okay, so awak kena ingat ini formula dia. Jika satu objek tu yang hal laju bertambah kan, dia memecut. Yalah, bila bertambah hal laju dia, maksudnya dia pecut lah. Okay, ataupun apabila hal laju satu objek berkurang, dia menyah pecutan. So dia kurangkan pecutan dia. Ataupun hal laju satu objek kekal seragam tidak berubah,
ia mengalami pecutan kosong. Okey, pecutan kosong. So ini cikgu rasa kalau korang adalah atlet kan, atlet lumba lari, korang pun akan gunakan teknik yang sama macam ni. Okey? Okey, boleh ah? Ada soalan tanya cikgu. Oh, dekat chat cikgu dah bagi nota ini. Siapa yang tak boleh download ni nanti cikgu bagi dekat WhatsApp ah. Okey. Okey, yang ni hubung kait yang tadi cikgu explain kan tadi. So dia dah ada dalam satu jadual. So awak boleh bagi awak boleh bezakan antara ni lah laju, hal laju dan juga pecutan. Okey? Ada apa-apa soalan untuk yang ni? Sebelum cikgu pergi soalan seterusnya. Okey. So tak ada. Cikgu teruskan ah. Okey. Okey, sekarang ni kita pergi pula jangka masa detik. Okey, yang ni korang tak buat lagi eksperimen kan? Yang ni kita gunakan detik ni. Okey, penggetar ni kita nak tahu berapa laju objek tu bergerak. Macam tu. Berapa laju dia per minit macam tu. Okey, so bila kita akan tengoklah nampak tak titik-titik yang dihasilkan oleh penggetar ni. Ini kita panggil sebagai mesin jangka masa detik dengan pita yang lalu melaluinya. So bila bergerak objek, okay, laju ke ataupun perlahan, penggetar ni akan detect berapa laju dia. Dia akan letakkan titik. Jadi nanti kita akan kira yang ni. Ini adalah pita detik dia. So kita akan kira untuk jarak 10 detik. Okay, 10 detik dan dia akan bagi masa dia. Untuk 1 detik ni, masa dia adalah 0.02 saat. Jadi kita nak kira masa untuk berapa 10 detik ni. So 10 akan kali dengan 0.2 akan dapat 0.2 saat. So ni adalah masa untuk objek ni bergerak. Okay, boleh faham? Tapi sini kalau awak nak kira detik ni, awak bukan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukan. Awak akan kira macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu cara awak kira dia. Okay? Awak akan buat dia macam flow tu. Akan buat satu lantunan macam tu. Jangan kira 1, 2, 3, 4. Bila kan macam tu lah kira dia, kena kira 1, 2, 3, 4. Macam awak kira berapa jam dalam satu satu hari macam tu. So awak kira kan bukannya kira 1, 2, 3, awak kira satu lompatan, dua lompatan macam tu kan. Okay, so tu cara awak kira lah. Okay lah. So ni cikgu terangkan. Okay. So kalau awak tengok, okay, penentuan hal laju dan juga pecutan menggunakan jangka masa detik. So kita gunakan formula tadi tu lah. Okay, untuk kesan dalam jangka masa detik ni. Kalau awak tengok titik ni kan, detik ni, okay, arah gerakan dia ke sini. Dia akan bagi tahu arah gerakan dia. Kerana apa? Kenapa? Sebab titik ni kita tak dapat nak jangka mana satu depan dan satu belakang kan. So nanti dia akan bagi tahu arah gerakan dia kat mana. Macam ni lah. Okay. So tengok perbezaan untuk tiga detik ni, pita detik ni. Okay, yang pertama, nampak tak dia seragam. Maksud dia sama saja. Jarak dia tiada yang pendek dan panjang. Dia sama, seragam. Jadi, kita kata sebagai jarak yang seragam antara dua titik yang berterutan. Okay, jadi kita tafsirkan bahawa pita detik ni adalah hal laju dia seragam. Sebab detik dia sama saja, seragam saja. Tapi kalau ini, tengok. Ni jarak, kemudian lama-lama dia menjadi dekat detik dia. Okay. So, jarak antara detik bertambah secara seragam. Jadi yang ni kita concludekan, kita tafsirkan sebagai laju atau hal laju objek ni bertambah secara seragam. Dia semakin laju. Sebabkan tu detik dia semakin dekat. Jarak detik dia. Okay, ni pula dekat kemudian jarak. So, jarak antara detik berkurang secara seragam. Sebabkan tu laju atau hal laju berkurang secara seragam. Okay? Boleh ya? So ni nanti, okay, daripada yang ini, awak akan buat satu jadual. Okay, satu jadual ataupun carta. So inilah cara dia. Kalau dia seragam, awak akan dapat straight saja. Tapi kalau dia pecut,
Okay, dia semakin naik ataupun nyah pecut dia akan semakin menurun. Contoh. Okay, so ni ada apa-apa soalan tak? Ni cikgu rasa awak boleh faham kan? Senang saja. Okay, kita tengok contoh soalan dia. Tapi ni soalan dia yang senang sikit lah. Cikgu rasa kalau punya ada sikit susah sikit ya. Okay, tapi tak apa, kita tengok dulu contoh dia macam mana. So ni dia kata rajah 5.13 menunjukkan sebahagian pita detik yang diperoleh daripada satu eksperimen dengan menggunakan jangka masa detik dan bekalan arus ulang alik 50 Hz. Kira halaju troli yang digunakan dalam eksperimen. Okay, so kita kira dulu jarak yang dilalui. Okay, jarak yang dilalui dia akan bagi awak. Okay, so ini ada 6 cm. So letak sini 6 cm. Kemudian kita kena kira masa yang diambil. Masa yang diambil kita tengok dekat pita detik ni. Okay, daripada sini ke sini, 2 titik yang ni. Okay, kita kira berapa detik dia. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 detik. Okay, 5 kita darab dengan yang dia bagi sini. Okay, kalau dia tak bagi dekat sini masa dia kan, awak akan automatically ambil 0.02 saat. Boleh faham? Yang ni pun take note. Kalau dia tak bagi sini, berapa masa dia? Okay, masa dia kita jangkakan sebagai 0.02. Sebab ni adalah orang kata dia punya normal masa yang diambil untuk setiap titik ni. Okay, so 0.02. Jika tidak diberikan. Jika diberikan, awak ambil saja dekat sini. Okay, so jawapan dia adalah 60 cm per saat. Boleh ya? Okay, ataupun soalan dia, salah satunya macam ni juga. Dia kata rajah 5.14 menunjukkan 4 jalur pita detik yang diperoleh daripada satu eksperimen. Okay, setiap jalur mempunyai 10 detik panjang. Jangka masa detik dibekalkan dengan arus ulang alik 50 Hz. Okay, kira purata halaju troli itu. Okay, so jumlah yang jarak yang dilalui, kita kena kira semua sekali, tambah berapa jarak dia. Okay, sebab ni panjang berapa pergerakan pita detik tu kan. So kita kena tambahkan semua ni untuk tahu jumlah jarak yang dilalui, iaitu 20 cm. Okay, kemudian masa yang diambil pula kira juga, okay, 4 kali 10 kali 0.02. Okay, so awak bahagi masa dia 20 cm bahagi dengan 0.8. Dapat jawapan dia, purata halaju dia adalah 25 cm. Okay, boleh? Cikgu teruskanlah. Apa-apa soalan? Okay, eksperimen tu kalau awak tengok macam mana dia nak kirakan detik tu macam ni. Dia akan ikat satu objek dekat dengan mesin tu. Okay, so nanti mesin tu akan gerak. Bila objek ni bergerak, pita detik tu pun akan bergerak juga macam ni. Dia akan keluarkan pita detik tu. So kita tengok berapa halaju bagi objek tersebut lah. Okay, itu cara pita detik digunakan. Okay, cikgu tak tunjukkan. Okay, so nanti dia akan kira macam ni lah contoh dia. So akan kira berapa masa masa yang diambil untuk satu detik, untuk satu pita. Okay, so kena tabelkan, masuk dalam table lah, masuk dalam jadual. Okay, so nanti ni korang tengok balik. Okay, setakat ni boleh ada apa-apa lagi? Tadi kita dah masuk laju, halaju dengan pecutan, kemudian kita masuk apa jenis enjin untuk petrol dan juga untuk diesel. Setakat ni boleh lagi? Ada apa-apa soalan? Sebelum cikgu masuk subtopik yang seterusnya. Okay, dia dah. Okay, sebelum tu masa dah nak habis kan? So masa yang ni lah 40 minit tu. Okay, so cikgu log out. Nanti awak masuk balik log in balik